Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Bismillahirabbil azim wa rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah, khudh bi yadi qalat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ma ba'd. Baik, insyaAllah pada tengah hari ini, tengah hari Jumaat, yang di mana pada hari Jumaat ini kita digalakkan untuk memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi SAW. Dan insyaAllah di samping itu kita menyambunglah perkongsian kitab tentang Nabi Muhammad SAW juga, yakni kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh, yang disusun hadis oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. InsyaAllah pada tengah hari ini kita masuk pada hadis yang ketiga dan masih lagi dalam bab yang pertama lah. Bab pertama berkenaan dengan fizikal Nabi SAW, dan kita masuk pada hadis yang ketiga, yakni berkaitan dengan rambut Nabi SAW. Qala mu'alifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darini amin. Anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW rajulan marbu'an ba'ida ma bainal manqibain azimal jummati ila syahmati udhnaih alaihi hullatun hamra ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Maksudnya diriwayatkan daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, yakni Al-Bara' bin Azib menceritakan Rasulullah SAW merupakan seorang yang berketinggian sederhana antara ni Rasulullah SAW merupakan seorang yang berketinggian sederhana antara dua bahu baginda adalah jauh atau lebar, yakni dada baginda Nabi SAW adalah dada yang bidang lah. Kemudiannya rambut jummahnya tebal dari atas kepala hingga ke bahagian bawah cuping telinganya. Adapun dari bawah cuping telinganya hingga yang mencecah bahu nipis sahaja. Baginda memakai pakaian hullah berwarna merah. Selamanya tidak pernah aku, inilah kata Al-Bara' bin Azib, selamanya tidak pernah aku melihat sesuatu lebih indah daripada baginda Nabi SAW. Dalam hadis di atas ini ingin menceritakan kepada kita bahawa sahabat Nabi yang bernama Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu ini, beliau menggambarkan kepada kita ini susuk tubuh baginda Nabi SAW sebagai seorang yang berketinggian sederhana. Seperti mana kita baca hadis-hadis yang sebelumnya, kita tahu bahawa Nabi ini, baginda Nabi ini tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu rendah, dan inilah bersesuaian dengan tinggi yang sederhana. Bahu baginda Nabi ini lebar. Lebar ini dengan makna bidang lah. Ini hadis yang diriwayatkan sebentar tadi oleh Al-Bara' bin Azib. Beliau kata bahu baginda Nabi ini adalah bidang, besar dan lebar. Bidang lah maksudnya. Lepas tu rambut Nabi SAW ini pula rambut jummah. Rambut jummah tu nanti kita ceritalah bagaimana. Berpakaian merah dan amat indah dipandang. Ini antara poin-poin penting yang nak diceritakan dalam hadis ini. Hadis yang ketiga ini, yang pertama tadi, Al-Bara' nak ceritakan kepada kita bahawa Nabi SAW ini berketinggian sederhana. Lepas tu yang kedua, nak ceritakan kepada kita, nak perdengarkan kepada kita bahawa bahu baginda Nabi SAW ini adalah bahu yang bidang. Lepas tu Nabi SAW berambut dengan rambut boleh dikatakan style jummah. Lepas tu Nabi berpakaian warna merah. Dan seterusnya yang paling akhir sekali, poin yang kelima dalam nak ceritakan dalam hadis ni adalah Nabi ini apabila dipandang
apabila dilihat wajah Nabi, kita akan merasakan tak ada satu pun ataupun tak ada makhluk lain pun yang kita pandang adalah lebih indah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu 5 poin penting yang ingin disampaikan, yang ingin diceritakan oleh Al-Bara' bin Azib, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berambut jummah ni bagaimana pula? Berambut jummah ini secara ringkasnya, maksud rambut jummah adalah rambut yang panjangnya mencecah bahu. Rambut Nabi SAW ini ada 3 jenis, 3 style orang kata. Kalau orang latest kata, orang terkini kata 3 style, 3 cara, 3 jenis. Yang pertama wafrah. Rambut Nabi SAW itu jenis wafrah. Yang kedua limah, yang ketiga jummah. Jummah ini yang paling panjang lah, yakni boleh mencecah bahu Nabi SAW. Dan nanti kita akan jelaskan pada bab yang seterusnya, bab yang ketiga nanti kita akan ceritakan tentang bagaimana rambut Nabi SAW. Cumanya yang gambaran awal untuk kita faham rambut jummah ini bagaimana adalah rambut yang panjangnya mencecah bahu, sampai bahu lah, boleh cecah bahu. Kemudiannya dalam hadis ini juga menceritakan tentang Nabi SAW memakai pakaian hullah berwarna merah. Nah, hullah berwarna merah ini ialah nama bagi pakaian yang terdiri daripada 2 kain, iaitu rida dan izar. Rida dan izar. Rida ini apa sajalah pakaian yang berada daripada di atas lah. Nak senang kata baju lah, kalau bahasa terkini baju dipanggil rida. Lepas tu yang keduanya dan izar. Izar ini kalau bahasa sekarang kain lah, ataupun apa saja pakaian yang dipakai di bawah, dipakai di inilah, daripada pinggang sehingga ke kaki, itu dipanggil izar ataupun kain. Dan penjelasan lebih lanjut tentang hullah ini juga akan kita huraikan pada bab yang akan datang lah. Kita akan cerita atau kongsikan pada bab yang akan datang, pada dalam bab yang ke-8 insya-Allah. Kemudiannya apa pengajaran daripada hadis Nabi SAW, hadis yang ketiga ni? Hadis yang kita bacakan tadi itu menunjukkan kepada kita tentang kesempurnaan iman seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, yang mana beliau ini melihat keelokan Nabi SAW dan keindahan baginda mengatasi segala keelokan dan keindahan yang lain. Ini pengajaran yang di mana kita ini kena muliakan Nabi SAW. Kita kena letakkan Nabi SAW itu di tingkat yang paling tinggi di antara makhluk-makhluk lain. Kita tak boleh nak katakan kita kena katakan bahawa Nabi kita yang paling elok, Nabi kita yang paling kacak, Nabi kita yang paling handsome, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sering kita dengar Nabi Yusuf itu mendapat separuh keindahan, mendapat separuh kecantikan. Tapi kata guru kami Syekh Nazrul Nasir, dia katakan Nabi Yusuf itu mendapat separuh kecantikan, tapi bagi Nabi Muhammad SAW dia mendapat sepenuh kecantikan. Itu beza antara Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Yusuf pula, jikalau dipandang dia ibarat pedang. Sebagai contoh, kita baca sirah Nabi Yusuf, bagaimana apabila Nabi Yusuf keluar daripada bilik dan dilihat oleh tetamu yang hadir ke rumah tuan Nabi Yusuf AS, bagaimana mereka ini terpegun dengan keindahan wajah Nabi Yusuf ini, sehingga kan mereka potong sampai terpotong jari mereka sendiri, sampai terpotong terhiris jari tangan-tangan mereka sendiri. Itu maksud itulah keindahan Nabi Yusuf itu, dia seperti pedang lah yang boleh bukan nak kita salahkan Nabi Yusuf, tapi salahkan orang yang itulah, dia agak takjub dan sebagainya. Tapi sesiapa yang dapat melihat Nabi SAW, maka dia akan lebih tenang. Dia akan nampak Nabi SAW itu indah. Sebagai contohnya, ada beberapa orang-orang isteri para sahabat-sahabat Nabi SAW. Isterinya boleh mengatakan, "Ya Rasulullah, aku cinta kepada kau." Tapi
orang yang mengatakan cinta kepada Nabi ini bukanlah cinta yang berkait dengan nafsu, bukan. Tapi orang yang mengatakan cinta kepada Nabi ini adalah dengan maksud kasih kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Ingin berjuang bersama-sama dengan Nabi. Tapi kalau Nabi Yusuf itu orang yang mengatakan suka kepada Nabi Yusuf, orang yang katakan tetamu-tetamu yang terpegun dengan keindahan Nabi Yusuf itu adalah mereka ini dikawal oleh nafsu mereka. Tapi bagi sesiapa yang melihat Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, maka kasihnya itu bukan disebabkan nafsu. Kasih itu disebabkan, cinta itu disebabkan oleh keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan betapa indahnya Nabi SAW sehingga boleh menutup pintu-pintu fitnah, pintu-pintu fitnah ataupun keburukan. Wallahu a'lam. Jadinya inilah Al-Bara' bin Azib ini, betapa hebatnya sahabat Nabi ini sehingga dia meletakkan keelokan Nabi dan keindahan Nabi itu mengatasi daripada segala keindahan, keelokan yang ada di atas muka dunia ni. Perasaan ini kan, perasaan nak letakkan Nabi SAW ini, nak muliakan Nabi ini, perasaan ini tidak lahir melainkan daripada rasa cinta yang sangat-sangat mendalam kepada baginda Nabi SAW. Dalam hati kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW perlu ada rasa cinta ini, barulah kita dapat menyelami betapa hebatnya Nabi Muhammad SAW dan betapa bagaimana kita boleh ikut syariat yang baginda Nabi SAW bawa. Dan kita kena inilah ada perasaan untuk kita ini selam, betapa hebatnya, dan juga kita kena amalkan ataupun kita kena ikut syariat yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, barulah dapat kita timbulkan perasaan cinta ini, perasaan rasa kasih kepada Nabi SAW ini melebihi segala sesuatu yang ada di atas muka dunia ini. Itu hadis yang ketiga pengajarannya. Dan kita masuk juga dia masih lagi dalam bab, bukan bab lah, masih lagi dalam subtopik rambut Nabi SAW lagi, yakni kita masuk pada hadis yang keempat. Anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu min dhi limmatin fi khullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu sya'run yadribu mankibayhi ba'ida ma bainal mankibain lam yakun bil qasiri wala bit tawili. Dan maksudnya diriwayatkan daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, masih lagi Al-Bara' bin Azib meriwayatkan hadis ini. Beliau menceritakan, aku tidak pernah melihat seorang berambut limmah, yakni panjangnya melebihi telinga. Tadi yang kita ceritakan itu jummah, itu yang ni limmah pula, rambut pertengahan lah. Aku tidak pernah melihat seorang berambut limmah panjang yang melebihi telinga dengan memakai pakaian hullah berwarna merah yang lebih tampan daripada Rasulullah SAW. Baginda memiliki rambut yang mencecah kedua-dua bahu. Jarak antara dua bahunya lebar dan baginda tidak terlalu rendah dan tidak pula terlalu tinggi. Ini nak ceritakan jugalah kepada kita tadi, samalah lebih kurang macam hadis tadi. Dalam hadis tadi ada 5 poin kan, kita ceritakan ada 5, samalah macam hadis ni, cumanya ditukar lafaz. Tukar lafaz tadi, hadis yang kita baca, hadis yang ketiga tadi kita baca sebagai ada Al-Bara' bin Azib sebutkan rambut Nabi SAW itu adalah jummah, rambut yang cecah sehingga ke bahu. Kemudian dalam hadis ni riwayat yang berbeza diungkapkan sebagai limmah. Limmah ini rambut yang melebihi telinga. Nanti yang akan ceritakanlah. Jadinya hadis di atas ni, hadis yang nombor 4 ni juga daripada sahabat Nabi yang bernama Al-Bara' bin Azib. Yang lebih kuranglah hadis yang keempat dengan ketiga, hadis yang keempat dan ketiga tadi lebih kurang. Cuma dalam hadis ni yang kita sebutkan tadi tentang rambut Nabi SAW itu adalah dengan ungkapan limmah. Limmah ini dengan maksud keadaan rambut yang melepasi dua telinga. Nanti kita akan tunjuklah pada bab yang ketiga nanti bagaimana rambut Nabi SAW. Seperti mana yang saya cakapkan tadi, rambut Nabi ini ada 3 jenis ataupun 3 style. Walaja, wafrah, limmah, jummah. Wafrah ini inilah rambut yang
biasalah. Kemudian limah ini rambut yang melebihi, kalau kita tarik daripada atas sampai bawah, sampai ini dia lebih daripada cuping telinga, lebih daripada 2 telinga lah, 2 daun telinga ni lebih. Dan kemudian ni rambut yang paling panjang Nabi pernah ada adalah rambut jummah. Jummah ini sampai bahu lah, dia boleh cecah sehingga bahu. Jadinya sunnah juga, kita ini sunnah juga sebagai orang lelaki lah, untuk menyimpan rambut sehingga bahu. Tetapi jangan pula tetapi kena ingat, kita simpan rambut panjang ini dia sunnah kalau orang pandang kita itu masih lagi dia tahu kita ini lelaki. Tapi kalau kita bela rambut panjang, orang lelaki lah bela rambut panjang, tapi dah tak tahu dah dia ni lelaki ke perempuan, itu dia tak boleh lah bela rambut panjang. Itu boleh mendatangkan fitnah. Tapi kalau dia berambut panjang tapi mesti lagi orang boleh bezakan dia ni lelaki ke perempuan, masih lagi orang boleh tahu kalau dia rambut panjang dia ini lelaki, itu dikira sebagai sunnah Nabi SAW. Jadi itulah 2 hadis yang kita baca tentang rambut Nabi SAW. Moga-moga ada manfaatnya lah. Dan pengajaran daripada hadis yang kita bacakan tadi itu, Al-Bara' bin Azib ini pada hujung hadis disebutkan, aku tidak pernah melihat seseorang pun yang lebih indah daripada baginda Nabi SAW. Betapa hebatnya sahabat ini sehingga dia boleh mengeluarkan kenyataan yang di mana dia iktiraf ataupun diangkat darjat Nabi SAW itu daripada segi keelokan wajahnya dan daripada segi keelokan baginda dan keindahan baginda Nabi SAW ini melebihi segala makhluk yang ada di atas muka dunia ini. Jadinya setakat itu sajalah perkongsian hadis Syama'il Muhammadiyah, hadis yang ketiga dan keempat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah kita bertemu pada hari esok insyaAllah. Hari esok tu nanti saya tengok balik jadual bagaimana, sebab esok kami ada di UiTM Seremban ada persidangan Parlimen Mahasiswa. Tapi tengoklah kalau pukul 12 tu adalah waktu rehatnya, insyaAllah kita akan cuba live. Kita sambung hadis yang kelima lah, berkenaan dengan kesempurnaan mental dan fizikal Nabi SAW. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.